Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, apa khabar? Okey, cikgu harap semuanya sihat dan ceria. Okey, baiklah, kita akan sambung semula pembelajaran Komsas kita. Okey, sebab yang hari tu cikgu ajar sampai mana? Okey, sampai bentuk sajak sahaja. Okey, sebelum ni kita dah belajar apa? Kita dah belajar maksud. Okey, maksud sajak kita umpama selai daun. Okey, setiap rangkap tu kita dah belajar maksud dia. Okey, kemudian tema dan persoalan kita dah belajar. Okey, dan bentuk. Okey, bentuk sajak pun kita dah belajar. Okey, jadi hari ni kita nak teruskan okey kita punya pembelajaran. Okey, kita nak belajar apa hari ni? Okey, kita akan sambung okey dia punya gaya bahasa dan juga nilai dan pengajaran. Okey, sebelum kita mulakan kelas, okey, pastikan kamu semua sudah bersedia. Okey, keluarkan buku teks Komsas kamu. Okey, aku ingin berterima kasih dan sediakan buku tulis Komsas. Okey, jangan lupa sediakan siap-siap. Okey, objektif pembelajaran. Okey, memahami dan menghayati karya puisi dengan memberikan penekanan kepada aspek maksud, tema, persoalan, nilai dan pengajaran dengan betul. Okey, dia punya kriteria kejayaan, okey, menerangkan gaya bahasa berserta contoh, okey, kemudian menghuraikan nilai dan pengajaran sajak. Okey, gaya bahasa. Okey, kat sini imej alam. Yang pertama imej alam. Imej alam maksudnya yang berkaitan dengan alam lah. Okey, ada daun, ada ranting, okey, ada mentari, ada unggas. Okey, kemudian repetisi. Okey, repetisi ni maksudnya pengulangan baris Okey, awak tengok kat situ. Okey, kita umpama sehelai daun. Okey, ni ada dekat rangkap pertama dan rangkap ketiga. Okey, rangkap pertama dan rangkap ketiga, okay, kedua-duanya di baris pertama. Okey, kemudian hyperbola. Okey, apa benda hyperbola ni? Okey, hyperbola ni nak menyatakan sesuatu secara berlebihan. Okey, dari tusukan bahang memijar. Okey, tusukan bahang memijar nak menunjukkan sebenarnya sangat panas tapi dia punya nak menyatakan sesuatu tu secara berlebihan. Okey, kemudian personifikasi. Okey, personifikasi ni memberikan sifat manusia kepada benda lain. Okey, benda hidup ataupun benda bukan hidup. Dekat sini kita beri sifat manusia kepada unggas. Unggas tu burung lah Okey, tempat bercanda, unggas meriang. Okey, apa yang dikatakan personifikasi kat sini? Tempat bercanda. Okey, itu adalah sifat manusia. Okey, meriang. Okey. Kemudian simile. Okey, simile ni bila ada perkataan umpama, laksana, seperti, bagai. Okey, itu adalah simile. Okey, kita umpama sehelai daun. Okey, umpama Okey, kemudian ada cikgu tambah sikit kat sini cikgu lupa nak tulis. Okey, ada perkataan bahasa Arab yang digunakan. Okey, iaitu kudrat. Kudrat tu bahasa Arab Okey, kemudian makhluk. Makhluk tu adalah bahasa Arab. Okey, kemudian du'afa. Okey, du'afa ni orang yang dhaif lah. Okey, dhaif maksudnya yang susah, yang kurang bernasib baik. Okey, kemudian asonansi. Okey, asonansi aliterasi adalah unsur bunyi tapi dia masuk dalam gaya bahasa Okey, asonansi ni ialah awak ingat sebab benda ni awak belajar sampai tingkatan 5. Okey, asonansi ialah perulangan huruf vokal. Okey, sama ada A ataupun E ataupun O ataupun I ataupun U. Okey, A, E, I, O, U Okay, ada 5 huruf vokal kat situ. Okey, jadi katakanlah dalam satu baris, dalam satu ayat tu, dia ada berulang huruf A banyak. Okey, jadi kat situ adalah asonansi. Okey, kat sini kita umpama sehelai daun. Okey, sepatutnya kena garis lah tapi kat sini susah saya nak gariskan satu-satu. Okey, kat sini perulangan vokal A. Okey, nanti kamu buat kena garis Ingat kena gariskan huruf apa yang berulang.
Okey, kemudian aliterasi. Kalau asonansi tadi huruf vokal, aliterasi ialah perulangan konsonan. Okey, dalam satu ayat, dalam satu baris ayat. Okey, kat sini cikgu bagi contoh konsonan K. Okey, unggas kecil tidak berkudrat. Okey, huruf K kat situ kecil, tidak ada huruf K, berkudrat pun ada huruf K. Okey, berulang dia mesti lebih daripada satu. Sekurang-kurangnya 2. Okey, boleh faham Okey, asonansi, perulangan vokal, aliterasi ialah perulangan konsonan. Okey? Okey, nilai. Okey, apa nilai yang kita belajar, yang kita boleh dapat daripada sajak ini? Okey, sajak kita umpama sehelai daun. Okey, yang pertama, berhemah tinggi. Okey, kemudian kesyukuran, keinsafan, bersimpati dan keprihatinan. Okey, dan sebenarnya ada boleh lagi baik hati. Okey, yang bersesuaian lah. Okey, kemudian kita tengok dia punya pengajaran. Okey, kita wajarlah menabur jasa dan bakti sewaktu kita masih hidup. Okey, agar sentiasa diingati setelah meninggal dunia. Okey, maknanya kita kena buat perkara yang baiklah supaya orang akan ingat. Kalau buat perkara yang jahat, sampai mati orang akan ingat. Tapi sebaik-baiknya, seelok-eloknya kita buatlah perkara yang baik, yang sentiasa orang akan kenang, orang akan ingat pada kita. Okey, kemudian kita haruslah bersyukur akan nikmat yang kita peroleh di dunia ini. Okey, nikmat apa? Sihat. Kita mesti bersyukur kita sihat. Okey, lagi apa? Okey, kita boleh makan. Okey, tak kisahlah makan nasi dengan lauk telur pun. Okey, kita boleh makan. Okey, berbanding dengan orang lain, ada yang makan apa? Okey, awak tahu tak, ada yang sangat susah dia rebus batu. Nak makan macam mana kalau makan batu? Okey, jadi kita mesti bersyukur. Okey. Kemudian yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menginsafi diri yang serba kekurangan. Okey, kita kena sentiasa menginsafi diri kita. Okey, muhasabah dirilah. Okey, maksudnya kita jangan nak bandingkan diri kita dengan orang yang hebat-hebat. Okey, jadi bila kita nak ni, kita kena tengok di mana kita. Okey, cuma kita kalau nak jadi orang yang hebat, kita kena usaha. Okey, dan sentiasa menginsafi diri. Okey, bila dah jadi orang yang berjaya, dah jadi orang kaya, kena apa? Kena tolong orang yang susah. Okey, kena menginsafi diri. Siapa yang bagi rezeki? Tuhan bagi rezeki pada kita. Okey, kemudian yang keempat, kita hendaklah prihatin terhadap orang lain. Okey, supaya orang lain juga akan mengambil berat tentang diri kita. Okey, dan yang kelima, kita perlulah bersimpati akan makhluk yang kurang bernasib baik. Okey, kita kena simpati, kalau kita mampu nak tolong, kita boleh beri pertolongan. Kalau tak mampu, kita boleh buat apa? Boleh doa. Okey, doa yang baik-baik. Okey, itu pun merupakan satu pertolongan juga. Okey, mana tahu doa kamu termakbul Okey, yang seterusnya latihan. Okey, tak apa nanti cikgu akan bagi nota ni dalam bentuk PDF. Kat sini memang tak berapa nampak lah kalau video Okey, kemudian soalan pertama. Okey, mengapakah penyajak mengumpamakan manusia sebagai sehelai daun dalam rangkap ketiga? Okey, kamu tengok rangkap ketiga. Okey, lepas tu baca sajak tersebut dan juga maksud yang telah diberikan. Lepas tu kamu berikan jawapan kenapa penyajak mengumpamakan kita ni sebagai sehelai daun. Okey, kemudian soalan kedua. Okey, berdasarkan sajak kita umpama sehelai daun. Okey, jelaskan dua bentuk sajak ini. Okey, jadi cikgu nak dua sahaja bentuk sajak dua sahaja. Okey. Kemudian yang ketiga, kita mestilah bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan Tuhan kepada kita. Pada pendapat anda, apakah kesan jika kita sentiasa mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan? Okey, kat sini dia tanya. Okey, apa kesan bila kita sentiasa bersyukur? Okey, apa kesan dia? Apa yang akan jadi pada kita? Okey.
Boleh. Okey, nak jawab soalan pemahaman macam ni, mesti secara gramatis. Bukan tulis jawapan dalam bentuk point salah kat situ. Okey, salah tu bukanlah salah kita pangkah terus Ada markah tapi bukan markah penuh. Okey, kena jawab secara gramatis. Okey, macam mana jawab secara gramatis? Okey, tengok balik soalan nombor 1. Okey, mengapakah penyajak mengumpamakan manusia sebagai sehelai daun dalam rangkap ketiga? Okey, jadi awak jawab, penyajak mengumpamakan manusia sebagai sehelai daun dalam rangkap ketiga kerana, sebab dia tanya mengapa kan, jadi kerana lah. Boleh faham Okey, kemudian dia nak 2 bentuk sajak. Okey, dua bentuk sajak ini ialah apa? Okey, bagi 2 lah. Okey, soalan ketiga, awak kena jawab pada pendapat saya. Bukan tulis pada pendapat anda. Cikgu tanya kamu. Kamu jangan tulis anda balik. Faham? Okey? Jadi, kamu kena tulis pada pendapat saya. Kesan jika kita sentiasa mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan ialah, apa kesan dia? Okey? Okey, itu latihan 1 kan? Okey, latihan kedua. Okey, terangkan gaya bahasa yang terdapat dalam sajak dengan menggunakan peta titi. Tahu peta titi tak? Okey, kalau tak tahu nanti cikgu akan tunjuk dalam grup lah. Okey, dalam grup Telegram nanti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, apa yang telah kita belajar hari ini adalah tentang gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Okey, dan sebelum ni kita dah belajar maksud, kita dah belajar tema dan persoalan dan kita dah belajar dah pun dia punya bentuk. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat, kalau tak dapat semua pun at least sedikit. Okey, dan yang paling penting sekali bentuk dengan gaya bahasa tu sebab benda ni kamu akan belajar sampai kata 5. Kalau kamu kuasai masa tingkatan 1, tak ada masalah dah. Kalau kamu dapat je pantun ke sajak ke apa ke kan, prosa ke, so kamu tengok kamu boleh cari sendiri. Okey? Boleh faham? Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya cikgu lah. Okey, ingat saya penat lah nak cakap banyak kali. Okey, tolong hantar latihan secara personal sebab cikgu takut cikgu terlepas pandang dalam grup lagi satu sebab cikgu terus komen kat situ. So, kalau cikgu komen kat situ, semua orang, kawan-kawan lain akan baca. Jadi, cikgu tak sukalah macam nak malukan orang ke apa ke kan. Okey, jadi tolong hantar secara personal. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, semoga berbahagia selalu. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, di hari Jumaat yang penuh keberkatan. Okey, jaga diri, jaga peribadi. Okey, jaga akhlak. Okey. Sekian, terima kasih. Bye. Jumpa lagi.